Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid Pak Budiman. Okay, hari ini kita nak sambung pengajaran pada minggu kedua PKPB. Yeah. Okay, minggu lepas cikgu nak komen sikit tentang hasil kerja kamu. Apa yang cikgu dapati, ada juga yang buat kesalahan, tak dapat membezakan antara kata majmuk dan kata berimbuhan. Okay, jangan kata panjang je tu kata majmuk, tak Ada yang panjang tu maksudnya dia ada imbuhan. Kata imbuhan tu dia ada meng, kan. Itu bukan kata majmuk. Okay, kata majmuk dua perkataan digabungkan yang menunjukkan satu perkara, satu benda ataupun sesuatu lah. Okay, jadi mana yang ada buat kesalahan tu, cikgu harap buat pembetulan. Dan juga cikgu yang mana tak buat tu, cikgu harap buatlah ya. Dan tahniah kepada yang telah laksanakan kerja dengan baik. Okay, mulai hari ini kamu kena siapkan tugasan yang cikgu bagi pada hari yang sama. Sebelum pukul 6 petang dah disend personal dengan cikgu ya. Okay, pada hari ini kita sambung pada muka surat 167. Cikgu masih lagi menggunakan buku teks. Okay, 167. Okay, yang ni. Okay, saya menggunakan pendekatan penerangan dalam konteks je lah ya. Okay, kalau nak ikutkan pada muka surat 167 ni adalah bertajuk perbelanjaan keluarga. Okay, perbelanjaan keluarga. Kalau kita tengok dia punya aktiviti, mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan untuk memurnikan ayat. Okay, ada 3 perkara tu yang kita perlu ambil tahu dan juga perlu perhalusi semua petikan-petikan yang ada 3 perenggan yang terdapat dalam muka surat 167. Jadi kita kena perhalusi satu persatu tentang apa kesilapannya kat situ. Okay? Setiap perenggan ni ada kesilapan dari segi ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Sebelum tu cikgu akan menjelaskan sedikit, buat refreshment sikit untuk murid-murid tentang tanda baca, ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Sedikit ulang kaji tentang tanda baca. Kita ada tanda baca tanda nokta, kita ada tanda baca tanda koma, tanda seruan, tanda soal, pembuka kata, penutup kata. Okay, saya pergi satu persatu. Kalau kamu nak catat, kamu catat. Kalau tak ada, kamu dengar. Okay. Tanda nokta, biasanya tanda nokta tu akan berada di penghujung ayat. Okay, bila ada nokta, titik tu maksudnya dah habislah ayat tu. Okay, kalau koma pula, ayat itu berhenti seketika. Okay, kadang-kadang kita nak menjelaskan sesuatu perkara tu dengan pelbagai penerangan, tapi kita menggunakan koma. Okay, contoh ayat, ibu pergi ke pasar untuk membeli ikan, koma, sayur, koma, ayam, koma, dan barangan masakan yang lain, nokta. Okay, jadi nampak tak penggunaan koma tu adalah apabila kita menerangkan banyak perkara, kita menggunakan koma berhenti sekejap. Okay, kadang-kadang dalam dialog kita ayah, koma, bagaimana dengan kesihatan ayah? Kan, tanda soal pula kan. Jadi ada koma kat situ. Jadi itu adalah penggunaan koma. Okay, tanda soal. Okay, tanda soal tu biasanya adalah perkataan ataupun kata tanya di hadapannya. Siapakah, apakah, bagaimanakah, di manakah, mengapakah. Apabila ada sahaja perkataan-perkataan kata tanya, kita perlu meletakkan tanda soal di penghujung. Ataupun ada juga kadang-kadang kata tanya dia tiada kata tanya di hadapan. Okey, contoh ayatnya, ayah sudah makan. Tak ada mengapa, kenapa kan, tapi tanda soal di hujung. Kamu sudah siapkan kerja rumah itu? Tanda soal di hujung. Okey, jadi apabila tanda soal ni ada 2 situasi lah. Apabila ada kata tanya di hadapan dan kadang-kadang dia tiada kata tanya tapi dia menunjukkan ayat tanya. Okey. Seterusnya kata seru.
Kan, tanda seru. Okay, kata seru. Tanda seru. Tanda seru pula, dia mesti ada di hadapannya kata seru. Okay, bagi tahu cikgu, kata seru apa, ingat lagi tak? Wah, apa lagi? Cheese, kan? Apa lagi? Amboi. Itu semua adalah kata seru. Amboi. Ayat seterusnya dan akhirnya adalah tanda seruan. Wah, besarnya rumah kamu. Wah, koma, besarnya rumah kamu. Akhir itu adalah tanda seruan. Okay? Itu adalah penggunaan kata seruan. Ini memang kata seruan ni permulaan memang ada ayat kata seru. Okay? Kata seru tu lah. Kata seru tu wah, wah, amboi, apa semua tu. Okay, jadi bila dia jadi satu perkataan, dia jadi ayat. Dia jadi satu ayat, ayat seru. Okay. Apa lagi? Okay, saya tengok dalam petikan ni banyak dialog. Okay, bila ada dialog, kita mesti ada pembuka dan penutup kata. Koma atas 2, koma ujung, koma tutup di penghujung ayat dan ada kata Zara. Okay, sebelum tu, bila ada dialog, cikgu terangkan sedikit. Dia ada satu pembuka kata di permulaan, lepas tu dia pun cakap-cakap, dan sebelum dia nak tutup kata tu, dia ada tanda koma. Tanda koma dan penutup kata. Jadi kamu pastikan ayat-ayat ni nanti kamu tengok mana yang tak ada, maksudnya itu adalah kesalahan yang dia nak kamu perbetulkan. Okey. Okey, kita dah pergi kepada tanda baca. Okay, ejaan. Okay, ejaan macam biasa, cikgu tahu murid-murid semua selalu buat kesalahan ejaan. Okay, bekerjasama jadi berkerjasama. Kadang-kadang eja hari pun salah. Khamis pun disalah eja. KHMIS. Mana A dia? Kan? Jadi, ejaan ni kamu perlu baca banyak kali. Okay, untuk kita pastikan apa-apa saja kita tulis tak ada kesalahan ejaan, kita perlu membaca banyak kali. Okay, dalam petikan ni pun saya dah tengok memang banyak kesalahan ejaan yang secara secara ketara. Jadi cikgu rasa kamu pun dapat tahu nanti, dapat kesan mana ejaan dia. Okay, dan akhir sekali adalah penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan mestilah penggunaan imbuhan yang betul. Okay, ada kadang-kadang perkataan tu dah betul tapi penggunaannya tak sepatutnya di situ. Okay, jadi itu pun kita akan semak sama-sama nanti. Okay, lepas ni saya akan pergi satu persatu, kamu dengar dan kita sama-sama betulkan. Okay. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu rujuk muka surat 167. Okay, buku ni mana saya dengan cikgu. Okay, 167, tengok muka surat. Dah kan? 167. Okay, saya akan pergi satu persatu baca. Kita tengok sama-sama di mana kesalahan dia. Okay, saya bagi hint kat situ. Nanti kamu semak ya. Okay, perkataan yang atas sekali. Zara dan keluarganya sedang bercuti di sebuah pusat peranginan. Dia berasa kagum akan cara ayahnya mengurus keuangan keluarga mereka. Okay, kat situ memang tak adalah. Sebab itu dia tak termasuk lagi petikan pertama. Okay, ni petikan pertama yang colour purple ni Yang colour purple ni. Bukan perenggan pertama. Zara mengucapkan terima kasih kepada ayahnya kerana membawa keluarganya bercuti. Okay, ayat tu okey, tak ada kesalahan. Okay, ini dialog. Ayah, bagaimanakah cara ayah mengurus perbelanjaan keluarga kita? Tanya Zara. Kat situ ada satu kesalahan. Okay, kamu nampak, kamu dapat kesan dia punya kata tanya, bagaimana? Akhir tu mesti ada tanda soal kan, tanda tanya kan. Okay, tanda soal, tutup kata tanya Zara. Okay, mudah saja Zara. Okay, kat situ sepatutnya ada noktah. Kenapa cikgu cakap noktah? Sebab A dia huruf besar, ayah tu huruf besar. Jadi kat situ noktah. Mudah saja Zara, noktah. Ayah cuba mencatat semua perbelanjaan setiap hari. Ayah juga akan membuat analisis perbelanjaan setiap bulan, kata ayahnya. Analisis tu salah eja. Kamu betulkan kat situ. Okey. Okey, sekarang ni perenggan kedua yang warna oranye. Okey, start daripada mengapakah. Mengapakah ayah berbuat demikian setiap bulan? Tanya Zara. Bila ada perkataan tanya Zara, maksudnya ayat itu adalah ayat dialog. Dialog maksudnya ada tanda baca apa? Pembuka kata dan penutup kata.
Okey, penutup kata mestilah selepas tanda soal. Okey. Okey, kita perlu membuat perincian perbelanjaan supaya kita tahu akan jumlah perbelanjaan dan lebihan wang setiap bulan. Okey, ada kesilapan kat situ kan? Namun, ayah memberikan fokus kepada simpanan sebelum berbelanja. Ayah juga membuat tabungan untuk menghadapkan kecemasan. Jelas ayahnya. Ada kesalahan juga kat situ. Okey. Yang atas tu membuat tu salah ke betul? Cuba semak balik. Okey. Dan juga menghadapkan kecemasan tu, apa perkataan sesuai yang untuk menggantikannya. Okey, tu pun ada kesilapan. Okey, saya bagi hint-hint kat situ, nanti kamu betulkan ya. Okey, kita pergi kepada perenggan ketiga yang berwarna hijau. Yang ni. Okey, cikgu baca, kamu semak dan kita sama-sama membetulkan. Bagaimanakah pula jika tiada luahan lebihan perbelanjaan pada hari ini? Tanya Zara. Ada kesalahan ejaan kat situ, kan? Okey, kamu pastikan kesalahannya dan perbetulkan ya. Kalau begitu, ayah akan mengkaji semula setiap perbelanjaan. Ayah akan mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu dan menyusun perbelanjaan semula supaya dapat menyimpan. Prinsip ayah ialah jangan berhutang untuk perkara yang tidak penting. Jelas ayahnya. Okey, perkataan kat situ tanda baca tak ada masalah tu. Tapi ejaan ada masalah. Okay, kita pergi ya. Kalau begitu ayah akan mengkaji. Sepatutnya apa? Ada apa kat situ? Mengkaji. Ada huruf G tertinggal kan? Okey, mengkaji semula setiap perbelanjaan. Ayah akan mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu dan menyusun perbelanjaan semula supaya dapat menyimpan. Prinsip. Macam mana eja prinsip? Kamu betulkan prinsip tu ada salah eja. Prinsip ayah ialah jangan berhutang untuk perkara yang tidak penting. Jelas ayahnya. Wah, hebatnya ayah merancang. Ingat tak cikgu cakap awal tadi, kata seru? Wah tu adalah kata seru kan? Jadi wah hebatnya ayah merancang. Penghujung tu mesti ada tanda seru. Jadilah ayat seru. Okay, kat situ sebab kenapa saya kata kat situ ada tanda seru? Patutlah kita, P tu huruf besar tu di permulaan ayat kan? Okay, patutlah kita dapat bercuti di sini, kata Zara sambil tersenyum. Apa salah kat situ? Tahu kan? Bercuti, ejaan dia macam mana? Kamu perbetulkan. Okay, cikgu ulang lagi sekali yang last kat tu. Wah, hebatnya ayah merancang. Okay, wah, hebatnya ayah merancang. Tanda seru. Patutlah kita dapat bercuti di sini. Bercuti tu betulkan, kata Zara sambil tersenyum. Okay, selesai. Okay, kalau kamu dapat ikut daripada awal tadi, pasti kamu dapat membetulkan apa yang cikgu cakap tu. Cikgu dah bagi hint dan kamu perlu perbetulkannya. Okay, tugasan kamu ialah, cikgu nak kamu salin semua. Daripada tajuk sampai habis. Kamu terus perbetulkan mana perkataan yang salah tu, kamu gariskan dan kamu terus perbetulkan. Boleh tak? Contoh. Contoh tadi cikgu sambung contoh perenggan pertama. Kamu salin semua daripada tajuk daripada perbelanjaan keluarga. Kamu salin. Zara mengucapkan terima kasih. Tak ada masalah. Ayah, bagaimanakah cara ayah mengurus perbelanjaan keluarga kita? Kat situ sepatutnya ada koma kan? Ada tanda-tanda soal kan? Kamu gariskan tanda soal tu. Kamu buat kamu buat macam biasa dan kamu gariskan bawah. Jadi cikgu nampak lah, nanti kamu nak tunjuk kat cikgu. Cikgu nampak apa kesalahannya. Gariskan dekat bawah tu dengan pensel warna pun okey, supaya cikgu nampak, ataupun pen berwarna pun okey. Tapi tak nak pen merah lah. Tanya Zara. Mudah sahaja Zara. Noktah kan? Noktah tu kamu kalau boleh kamu gariskan juga. Bulatkan besar sikit. Ayah cuma mencatat semua perbelanjaan setiap hari. Ayah juga akan membuat analisis. Analisis. Terus saja kepada analisis. ANALISIS. Kamu gariskan perkataan analisis tu. Maksudnya bila hantar ke cikgu nanti, cikgu nampak kamu dah perbetulkan. Analisis perbelanjaan setiap bulan, kata ayahnya. Dan berikutnya, seterusnya ada 3. Tak perlu nak lukis.
cuma buat perenggan sahaja. Jadi cikgu dapat beza perenggan pertama, perenggan kedua dan perenggan ketiga. Okey. Jadi cikgu harap semua dapat buat latihan ni dan hantar kepada cikgu secepat mungkin sebelum pukul 6 petang. Okey, sekiranya tidak dapat menghantar ke sebelum pukul 6 petang atas kekangan tidak dapat dielakkan, tak mengapa. Yang penting kamu selesaikanlah, kamu buat. Tapi yang tak ada sebab untuk tidak hantar, cikgu harap kamu buat ya. Sebab cikgu tengok yang hantar kat cikgu selalu orang yang sama je. Yang lain ada juga yang tak hantar. Sebab cikgu akan isi markah PPD kamu nanti. Okey, itu saja. Terima kasih. Selamat duduk rumah, jangan keluar rumah. Okey, bye.